Semua boleh dengar soalan cikgu okey tak? Cikgu duduk pening sebab cikgu rasa line dia boleh okey lagi. Nanti nanti bila materi dapat internet laju tu cikgu balik materi balik. Okay. Jadi kita nak sambung kreatifan kita. Hari tu kita dah belajar pasal pasal alpha beta gamma, reputan kamu kan. Lepas tu kita belajar pasal alat-alat untuk mengesan kamu punya jenis-jenis sinaran tu kan. Jadi hari ni kita nak tengok lagi detail lagi pasal reputan dia. Jadi kita ada 3 jenis sinaran ni tu kan. Alpha, beta dengan gamma. Jadi kita tengok satu-satu. Kita tengok apa yang jadi kat dia punya unsur tu. Satu-satu lah. Alright, mari cikgu ambil pensel cikgu. Okay, jadi kita start dengan reputan alpha tu. Jadi katakan kita ada nukleus yang tak stabil. Jadi kita panggil tu nukleus X ni lah induk dia. Parent dia, dalam bahasa Inggeris dia parent kita panggil. Okay, jadi bila dia tak stabil dia akan mereput kan. Jadi bila dia reput, proses reputan tu membebaskan sinaran alpha, beta, gamma kan. Jadi untuk kes yang ni X akan mereput menghasilkan sinaran alpha kan. Jadi bila kita nak tahu dia alpha ke beta ke gamma, kamu tengok hasil dia. Dia akan keluarkan nukleus satu helium. Ni nukleus helium kita panggil dia. Sebab tu kita tulis He ni. Tapi nukleus je, dia tak ada elektron terikat pada dia. Nukleus. Alright. Jadi bila kata dia keluarkan 42, maknanya X ni, nampak tak? Yang ni apa A? A apa? Nombor apa? Nombor nukleon. Nombor nukleon dia. Nombor nukleon dia hilang 4. Betul? Sebab helium ni 42 kan? Jadi A tu kita tolakkan dengan 4. Jadi macam kata uranium ni 238. Bila dia dah mengalami reputan alpha, dia jadi apa? Kat sini jadi nombor 232. 234. 234 Kira pun tak betul dah. Alright. Tak cikgu tukar cikgu punya pensel cair. 234. Okay, jadi yang bawah ni nombor apa Z? Z nombor apa? Proton. Nombor proton. Nombor proton daripada 92 ditolak dengan 2. Tolak 2. Jadi bila tolak 2, 92 jadi apa? 90. Jadi bila berubah je nombor proton satu unsur, dia akan ubah jadi unsur yang baru. Okay, jadi daripada uranium dia jadi thorium. Ini thorium. Alright, mari kita tengok kita punya periodic table lah itu yang cikgu tunjuk kamu tu. Okay. Jadi mana uranium? Memang ada kat sini. Ada kan? Ni uranium. 92. Jadi bila dia mengalami reputan alpha, daripada uranium dia jadi thorium. Nampak? Dia berubah unsur baru sebab nombor proton dia berubah. Jadi bila nombor proton berubah maknanya ditukar jadi unsur baru. Alright, jadi dia jadi uranium plus thorium. Uranium ni jadi thorium plus dengan nukleus helium ni. Kadang-kadang dia tulis kat sini dia bebaskan tenaga yang lebih. Sama ada tulis bebaskan tenaga ataupun kadang-kadang dia bebaskan sinar gamma sekali lah sebab sinar gamma tu pun tenaga juga. Okay, cuba kalau terbalik yang bawah ni. PO apa PO? Protactinium lah. PO, cikgu pun tak tahu PO apa. PO yang 84 ni. Okay, jadi kalau kata yang ni apa? Dia start sebagai induk dia apa? Kalau dapat dengan HE ni. 222. 218 campur 4. 84 jadi berapa? 86. 86. Okey, 86 tu nombor proton siapa? Proton siapa? Ada dah jawapan dia. 86. 86 tu siapa? RN. Mana? Apa RN ni? Yang ni radon. Ni radon kan? Yang ni? Radium. Ya kot. Nanti cikgu check. Jadi RN. Dia jadi RN lah. Kamu tak boleh ingat pun nama-nama ni. Kalau dalam exam pun dia bagi kamu simbol lah. Okay, faham lah? Senang lah. Tapi benda ni kena ingat tau sebab dia tak bagi tahu. Jadi kalau reputan alpha, kamu tahu dia bebaskan nukleus helium, maknanya kamu kena ingat nukleus helium tu 42. Jadi kamu akan tahulah apa yang berlaku, apa hasil dia. Okay, jadi dia selalu suruh kamu isi tempat kosong ni. Macam ni. Alright, jadi kita tengok reputan beta pula. Reputan beta itu apa dia? Dia akan membebaskan elektron. Elektron berlaju tinggi. Mana datang elektron tu? Datang daripada mana? Nukleus. Daripada nukleus. Satu neutron tu terbelah kan? Terbelah menghasilkan elektron dengan proton. Proton dia serap balik. Jadi sebab tu Z tu tambah 1. Nampak? Jadi yang tadi tu tolak 2. Yang ni tambah 1. Dia sebab neutron tukar jadi proton dengan elektron kan? Jadi bila dia hilang satu neutron tapi dia dapat satu proton,
nombor nukleon dia tak berubah. Jadi nampak tak? A masih lagi A. Sebab dia hilang neutron satu tapi dia tambah satu proton. Tambah Mesti tolak. sama nombor. Jadi A tu sama. Kamu tahu reputan beta sebab atas tu tak berubah. Jadi kalau plumbum 210 jadi bismuth atas ni berapa? 210. 210 Dah lah. tu kosong. Dia 82 jadi apa? 83. 83. Dia tambah 1. Jadi 210, 83 bismuth campur dengan elektron. Ini elektron menunjukkan dia reputan beta. Okey, yang bawah ni apa? Yang ni dia dapat natrium. Sebelum dia jadi natrium 24 ni dia apa? 23. 24 juga. 24 juga atas. 24 juga. Bawah ni apa? 10. 10. Okey, kalau 10 siapa? Mana kamu nak tahu lah? Kamu tahu? 10 siapa? 10. Ni Neon. neon. Mana neon? Neon. Alright, neon. Okey, betul. Neon. Cikgu pun tak familiar dengan neon ni. Neon. Senang je? Boleh? Jadi satu-satu macam ni senang. Okey, reputan gamma lagi senang daripada dua atas ni. Jadi reputan alpha beta kita dapat unsur baru. Tapi kalau reputan gamma tak. Sebab reputan gamma ni dia hanya kiranya dia bebaskan tenaga. Jadi unsur tu yang beri tenaga yang ekstra, dia tak stabil kan. Jadi dia akan membebaskan tenaga dia dalam bentuk sinaran elektromagnet, iaitu kamu punya gamma ni. Jadi tenaga dia daripada tenaga tinggi jadi tenaga rendah tapi unsur dia tak berubah. Sebab dia tak hilang apa-apa kat nukleus dia. Jadi kenapa dia kenapa dia merepuk juga, dia kata kat sini tenaga lah sebab tenaga dia lebih. Dia kata pada ketika proton-proton dan neutron-neutron dalam nukleus tu menyusun semula untuk menjadi lebih stabil, tenaga lebihan padanya akan dikeluarkan dalam bentuk sinaran yang berfrekuensi tinggi. Apa maksud frekuensi tinggi? Kenapa dia sebut frekuensi tinggi? Getaran tinggi. Apa tinggi? Getaran. Bukan. Tenaga tinggi. Apa ni? Tenaga. Jadi kalau gelombang elektromagnet ni lagi tinggi frekuensi, lagi tinggi tenaga dia kan. Tenaga penembusan dia, tenaga dia lah. Jadi bila kita kata frekuensi tinggi ni maknanya gelombang tu bahaya lah. Jadi sinar gamma ni Lagi kuat tenaga dia banyak kan. Jadi kita kata dia berfrekuensi tinggi. Jadi tiga-tiga ni asas. Jadi selalunya kalau kata satu unsur ni merepuk, dia tak merepuk sekali saja, dia membentuk satu siri reputan. Kamu tahu lah apa maksud siri. Siri tu maknanya lepas satu reputan dia tak stabil lagi, dia reput 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 lagi. Sampai dia bentuk satu siri, boleh satu chain. Boleh? Dia kata setengah unsur tak stabil walaupun dah melalui reputan. Maknanya sekali tak cukup. Jadi dia akan reput. Jadi dia bukan reput keluar sinaran yang sama kan. Sebab dia jadi unsur yang berbeza. Dia kata thorium ni dengan uranium ni. Yang ni reputan apa? 238 jadi 234. Ini reputan apa? alpha. Alpha ke beta? Alpha. Alpha. So nak tahu alpha? 2, 3, Sebab dia 8 kurang 4. jadi lepas tu bawah ni tolak 2 kan, dia punya nombor proton kurang. Okay, tolak 4. Jadi thorium jadi protactinium ni. Jadi yang ni Dia reputan beta. apa? Ni beta, senang Beta. nak tengok. Kalau beta atas tak berubah kan. Okay, yang ni Beta juga. beta juga. Okay, 92 ni unsur apa? Dah ada kat sini. 92 unsur apa? Uranium. Uranium. Jadi uranium balik. Jadi uranium ni isotop pada uranium ni lah. Kan? Jadi dia dua-dua 92 tapi nombor nukleon dia berbeza. Boleh jadi Berbeza. tak kisah sebab dia isotop. Okay, 234 jadi 230. Maksudnya reputan Alpha. Reputan alpha. alpha. Jadi uranium jadi apa ni? Radio. Thorium. TH. Thorium. Tak tahu apa. Thorium. TH. Okay, jadi last kali dia jadi ni. Ni apa? Radium ke radon? Okay, jadi 234, 230 jadi 226 ni alpha ke beta? Alpha. Alpha. Right. Jadi kamu dah tahu lah. Jadi kita boleh cam dah daripada dia punya pengurangan ni. Semua faham lah ni? Siapa dia kat sini yang senyap ni faham tak? Siapa yang mau masuk? Siapa? Riri blur. Riri tu lah. Syama. Ya XP ni. Elia. Riri blur Ilya. Riri blur Ilya. Ya XP. Riri Syaman. Saman. Okay, jadi kalau kata kita ada satu siri, kita boleh tulis dia dalam satu carta. Maksudnya cikgu ada satu palang graf ni. Jadi kamu boleh jumpa dia dalam bentuk carta ni.
Jadi dia akan tanya kan, mungkin dia akan lukis carta tu, dia akan tanya kamu berapa kali dah unsur ni mereput. Faham tak? Berapa kali alfa, berapa kali beta kan. Jadi kat sini kita nak label nombor nukleon dia, kita nak buat macam graf. Jadi kamu check nombor nukleon ni berubah daripada berapa? 238 paling besar kan. 226 paling kecil kan. Jadi kita boleh bubuh kat sini nombor. Kamu nak bubuh nombor apa kat sini? Jadi tak payah start from zero. Tak 200 Jauhnya kita buat 226 orang ni. Tak nak 200. Okay, 226 lepas tu apa? Muat tak? 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238. Muat lah. Asalkan muat sampai uranium ni lah. Dia selang 2. Asalkan kamu punya apa skala tu skala yang cantik lah. Berapa tadi? 228. 228. 230. 232. 234, 236, 238. Jadi kamu tak tahu untuk batch kamu ni kod dia suruh lukis ke kan. Jadi hari tu keluar apa tak radioaktif aplikasi ke, cikgu rasa keluar tenaga nuklear. Jadi kamu mungkin keluar half-life lah. Half-life ni soalan popular juga. Ini bukan half-life lah. Mungkin keluar yang ni reputan radioaktif. Alright, jadi yang ni nombor proton. Nombor proton berubah dari 92, 88 jadi 92. Kita buh satu-satu muat ni. 88, 89, 90. Cukup. 91, 92. Okay, uranium. Tu nak tanda uranium kat mana? Macam koordinat. Boleh. Jadi uranium ni 2, 3, 8, 90. 2 kan? Cikgu punya warna ni pudar. Kat tengah. Kat ujung. Penjuru kanan. Okay, sekejap. Kenapa cikgu tak boleh tukar colour dia? Sekejap lah. Salah biarlah dia. Okay. Jadi 238 ni kan. Lepas tu dia 92. Jadi dia kat sini. Dia kat sini. Ini uranium kamu. Ni tulis ke uranium lah? Tulis pun tak apa. Jadi ni uranium. Okay. Jadi uranium ni mengalami reputan alpha kan. Jadi daripada alpha. 238 dia jadi 234. Ni 234 kat sini. Lepas tu daripada 92 jadi 90. Jadi ni 92 kan, dia jadi 90. Maknanya dia turun sampai sini, betul? Ni 234 kan? Okay. Jadi kamu buat garis daripada uranium ni turun bawah. Buat baris lah. Okay, jadi kalau kamu nampak dia turun macam ni, kan? Sebab ini nombor nukleon lawan nombor proton kan? Kamu tahulah, oh yang ni reputan alpha sebab dia berubah 2-2 macam ni kan, 2-4. Betul? Jadi kamu boleh nampak. Ni yang ni thorium. Okay, lepas thorium dia jadi apa? Ni reputan alpha. Dia jadi protactinium ni kan. Jadi daripada 234 dia jadi 234 juga tapi dia punya nombor proton bertambah kan. Jadi dia gerak arah sini. Dia pergi sini. Okay, dia pergi sini. Daripada sini. Okay, thorium ni kat ujung. Sekejap. Dulu budak-budak tu dia perlu kita graf boleh lah sebab senang nak nampak kan. Jadi ni thorium. Yang ni reputan beta. Jadi kamu tahu kalau beta nampak tak rupa dia berbeza pada carta tu dengan alpha punya. Thorium jadi PA ni kan. Protactinium ni betul lah protactinium. Lepas tu reputan beta kan. Jadi kadang-kadang dia buat satu line je macam ni tau. Jadi selalunya pelajar salah kira. Dia kira ni satu saja reputan beta. Sedangkan dia kena ingat beta tu pendek lagi kan sebab dia tambah satu kan. Jadi kat sini dia ada dua reputan. Kadang dia lukis dia tak label. Dia suruh kira berapa. Faham tak? Berapa reputan yang dah berlaku. Dekat sini ada dua reputan beta yang dah berlaku lah. Daripada PA dia jadi uranium balik kan. Nampak tak? Kalau dia uranium dia akan duduk satu line ni sebab nombor proton dia sama. Kalau dia kata kat sini X, kamu tahulah X tu uranium juga. Sebab nombor proton sama. Siapa yang duduk satu baris ni dia semua adalah unsur yang sama. Isotop. Mungkin nombor nukleon dia berbeza. Alright, lepas tu reputan alpha jadi thorium balik kan. Jadi thorium mesti duduk sini kan. Lepas tu 90. Wait. Okay. Ni kita boleh siapkan lah ini. Yang ni alpha, reputan alpha balik. Lepas tu last kali dia jadi radium ni. Radium 226. 226 reputan alpha. 22688. Ni kamu nampak graf yang rupa macam zigzag macam ni.
Okay, ni last product ni. Ni benda macam ni first kali kamu kena ambil kira jugalah kalau cara nak lukis dia. Kan kadang-kadang paksa dia tak label kan macam nak lukis. Tapi mostly soalan keluar objektif lah. Kamu kena pandai tafsir saja. Berapa kali reputan. Kalau ada gambar ni kamu boleh tengok terus gambar ni ada 3 kali reputan alpha, ada 2 kali reputan beta kan macam tu. Okay. Thorium. Okay, kalau dia tak bagi kamu carta apa-apa, boleh tak kamu agak berapa banyak kali siri reputan thorium ni? Yang ni maknanya thorium ni bukan terus hasilkan plumbum, dia dah hasilkan banyak benda sebelum dia jadi plumbum. Yang ni dia punya siri reputan ni. Nampak? Last kali produk dia plumbum. Jadi kamu boleh agak tak berapa banyak helium dengan berapa banyak reputan alpha dengan beta yang dia dah alami. Macam mana kamu nak kira? Siapa boleh agak? Siapa boleh kira? Yang ni kena kira. Kita nak kira. Nombor proton. Okey, jadi kalau reputan alpha, dia bagi kesan tak kat nombor nukleon ni? Reputan alpha. Ya, dia kesan. Tapi beta ada kesan tak kat atas ni? Dah. Jadi daripada nombor atas ni kamu dah tahu dah berapa reputan alpha. Macam nak buat? Tolak 32 tolak 208. Okey, 232 tolak 208. Lepas tu buat apa? bahagi. Bahagi berapa? Bagi 4. Okey, jadi berapa helium 42 yang telah dihasilkan? Kira. Berapa helium 42 yang telah dihasilkan? 6? Dah kira dah? Okey. 232 tolak 208 dapat 24 kan? Ya. Jadi 24 bagi 4 dapat 6. Okey, jadi dah tahu dah betul. Yang ni reputan alpha dia ada 6. Saya nak tahu berapa banyak reputan beta yang dah berlaku. Yang bawah ni dua-dua efek kan? Kalau beta dia tambah 1, kalau alpha dia tolak 2 kan? Jadi macam mana kamu nak tahu berapa banyak reputan beta yang telah dihasilkan? Kalau kamu tolak, kamu tolak dia jadi apa? Lepas kamu tolak tu kamu kena buat apa? Tolak dengan apa? Cuba kamu fikir sikit. Sekarang ni kita tahu dah ada 6 reputan alpha. Tapi kalau 6 reputan alpha saja tak ada beta, 90 tu patut jadi berapa? 90 tu patut tolak dengan berapa? 6 lah. 6 12 2 kan? 2 darab dengan 6, 12 kan? 6. Jadi 90 tolak 12 patut jadi berapa? 78. Tapi sebab sekarang ni ada reputan beta ni, kamu dah ada idea dah macam nak dapat reputan beta tu. Patutnya 78 tapi sekarang 82. 82 tolak 72. 78. 90 tolak 82 kan? Bukan tolak. Tolak lah. Betul lah. Boleh juga tolak. Cikgu tambah lah. Sebab daripada 78 tu tambah 1 sampai jadi 82 kan? Tolak lah, betul lah. 82 tolak dengan 78. Dapat berapa? 4. 4. Jadi ada 4 reputan beta. Faham tak ni? Cikgu macam laju. Faham tak? First kali kamu tentukan fact kan? Ingat ke? First kali kamu tentukan alpha. Yang tu kamu tahu kan? 232 tolak 208 sebab atas ni hanya alpha saja yang pengaruhi nombor nukleon kamu. Lepas tu kamu dapat 6 ni kan? Lepas tu kalau kata reputan alpha, nombor proton dia patut ubah daripada 90 jadi 78 kan? Tapi sebab ada reputan beta dia jadi 82. Jadi hakim kata 82 tolak dengan 78 kita dapat bilangan nombor beta lah. Faham? Yes. Sebab beta dia akan tambah 1. Sebab tu 78 dia jadi 82. 79, 80, 81, 82. Dia dah mengalami 4 kali reputan beta. Faham? Sebab tu kita punya nombor bukan 78 dia jadi 82. Jadi boleh kita tahu tanpa kita lukis. Jadi boleh keluar soalan dia macam ni. Dia tanya kamu berapa ni, berapa ni. Okay, siri reputan dah banyak kali. Okay. Yang ni siri reputan thorium secara semula jadi. Thorium ni unsur yang semula jadi lah sebenarnya. Jadi dia ada siri reputan dia. Jadi daripada thorium jadi radium. Daripada radium jadi actinium ni, actinium. Okay. Jadi yang ditulis bawah ni half life dia. Okay. Ni half life. Jadi cikgu tunjuk kamu half life. Lepas tu dia jadi thorium balik. Thorium yang lain dia punya nombor nukleon ni kan. Lepas tu dia jadi radium balik. Lepas tu jadi radon. Kamu tengok ni. Jadi tiap-tiap unsur ni sebenarnya unsur yang beza sifat kan. Jadi satu ni actinide. Actinide ni bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu apa? Ini alkali bumi ke tak lah. Logam alkali bumi. Lepas tu dia jadi noble gas pula. Noble gas.
Nombor gas pun ada yang tak stabil. Lepas tu dia jadi metal. Kan? Yang ni metal kan. Lepas tu dia jadi poor metal. Maknanya dia boleh berubah sifat-sifat kimia dia berubah. Dia ubah dia punya proton dia. Nah? Okay. Jadi kat sini lain sikit kita punya carta. Apa beza dengan tadi? Carta yang ni. Ini cikgu dah kira dah untuk kamu. Betul, Ra radium. Cikgu tak nampak dia tulis. Apa beza carta ni dengan carta sebelum tu? Satu ni kecil. Tenggatan. Tenggatan dia? Kecil. Tengok benda yang lebih besar tengok paksi dia. Neutron. Nombor neutron. Tadi nombor apa? Nukleon. Jadi dia boleh suruh kamu buat nombor neutron ni. Nombor neutron leceh sikit. Kenapa leceh sikit nak buat nombor neutron? Nak kena tolak. Nak kena tolak dengan nombor nukleon ni. Kita tolakkan proton ni dengan nombor nukleon ni kan. 232 tolak 90 kita dapat nombor ni. Sebab tu cikgu kira ke siap-siap. Panjang, lepas tu kita malas nak menolak. Okey, jadi kalau thorium ni 232 tolak 90 kamu dapat nombor neutron dia 142. Kita buat untuk semua orang ni. Jadi kita dapatlah nombor neutron untuk semua orang. Lepas tu kita tandakan kat kita punya ni. Jadi yang bawah ni sama nombor proton. Jadi kalau kata kita buat nombor neutron melawan nombor proton, kita akan dapat macam nak terkeluar. Okey, kita akan dapat graf yang rupa dia berbeza, betul tak? Betul. Jadi kalau kata atas ni beta tu lurus macam ni kan. Tapi kalau yang graf yang macam ni, beta tu tak jadi lurus macam tu lah. Sebab apa? Nombor neutron dia berubah. Betul tak? Nombor neutron dia hilang satu kan. Jadi kamu akan nampak perubahan dia kalau kita buat graf nombor neutron melawan nombor proton. Okay, kita buah dulu thorium. Sikit jadi kamu nampak. Nampak ke tulisan cikgu? Nampak tak? Nampak. Okay, thorium tu 14290. Jadi 14290. Mana 90 cikgu? Tulisan tak comel. Sebab tak nampak. Okay, yang ni. Ni cikgu copy paste graf yang sama. Dia sebab saya buka tengah-tengah. Okay, jadi yang ni thorium kamu. Ni thorium mengalami reputa apa tahu kamu nampak? Daripada thorium jadi radium tu, 228. Reputa apa tu? 228 alpha. Reputa alpha. Jadi 232 jadi 232 pula. 142 jadi 140. 140 kat sini. Lepas tu nombor proton dia jadi 88 kan. Jadi kat sini. Yang ni alpha, dia kita turunkan dia. Okay, jadi yang ni thorium jadi radium. Radium jadi actinium ni. Jadi actinium ni 13989. 139 kat celah ni kan. Jadi 13989. Jadi yang ni reputan apa? Dia naik atas. Beta. Jadi beta naik atas. Jadi sebab dia tambah dia punya nombor proton kan 88, 89. Okay, jadi kalau beta kat sini daripada berapa tadi? 140 jadi 139. Lepas tu betul lah nombor neutron ni berkurang kan? Tapi nombor proton dia bertambah 1. Jadi dia pergi belah sini, lepas tu mana 139 ni? Kat sini. Betul. 89. Betul lah? Okay. Jadi kalau tadi beta lurus kan? Ni kat sini beta turun sikit di sini. Tapi dia tetap pergi belah sini. Jadi kalau kamu free, kalau cikgu harap kamu buat dengan kertas belang-belang, kamu siapkan ni. Boleh? Cikgu rasa tak perlu kot cikgu ajar kamu satu-satu ni kan? Kamu tahu kan senang buat? Faham tak? Ya. Faham lah. Jadi yang ni nombor neutron. Jadi kamu ingatlah kamu kena tengok dulu paksi dia ditulis apa. Kalau pelajar tak tengok mungkin dia tak tahu yang ni apa, reputan apa. Mungkin dia confuse yang ni alpha juga. Okay. Jadi yang ni kamu buat, kita tulis homework. Kalau tak boleh print, kamu buatlah ni sekejap je. Okay, kamu buat atas kertas belang, kamu boleh belah dia. Alright. Soalan, mari kita buat soalan sama-sama. Ni soalan ni daripada awal kita belajar tu kot, cikgu rasa. Okay. Satu isotop neon dituliskan sebagai 2210 neon tu lah. Itu simbol dia. Nyatakan bilangan proton, neutron dan elektron. Berapa proton dia? 10. Okay, proton 10, neutron? 12. 12. Elektron? 10. 10. Okay, betul. Elektron ikut nombor proton. Sebab dia neutral. Kan? Jadi nombor proton sama dengan nombor elektron. Atom neon yang neutral. Nyatakan dengan simbol alpha, beta, gamma ciri-ciri sinaran yang berikut. Jadi dia bagi kamu ciri, dia suruh kamu tulis
Alpha ke beta ke gamma mempunyai 2 charge positif. Siapa? Alpha. Alpha. Tidak berjising dan charge. Gamma. Gamma. Bercharge negatif. Beta. Beta. Kuasa penembusan paling tinggi. Gamma. Gamma. Kuasa penembusan paling rendah. Alpha. Alpha. Dia berhentikan oleh skeping plat aluminium. Beta Apa? kot. Beta. Beta. Alpha kertas. Nah, okay. Jadi dipesongkan oleh medan magnet dua-dua lah. Alpha beta. Dipesongkan oleh medan elektrik. Alpha beta. Alpha beta juga. Dua-dua. Sebab dia ada apa? Dia ada apa? Ada Kenapa dia charge. dipesongkan? Dia ada charge. Kuasa permainan paling tinggi. Siapa? Alpha. Alpha. Sebab dia ada Alpha. dua charge positif. Bergerak dengan laju cahaya. Siapa? Gamma. Gamma. Sebab dia gelombang elektromagnet. Tidak dipengaruhi oleh medan magnet dan medan Gamma. elektrik. Gamma. Gamma sama dengan nukleus helium. Alpha. Alpha. Gelombang elektromagnet berkuasa tinggi. Gamma. Elektron melaju tinggi. Beta. Senang ke? Tengok, kamu dah tahu dah ciri-ciri dia kan? Dah ada dalam otak kamu dah. Okay, bagus. Nukleus thorium 232. 232 ni nombor nukleon ni lah. Selalunya kita tulis satu unsur tu, kita tulis nombor nukleon dia kat sebelah. Sebab thorium tu maksudnya dia 90 lah kan. Jadi kita nak tahu dia isotop yang mana satu. Mereput dengan memancarkan zarah alfa untuk menjadi radium. Tuliskan persamaan bagi reputan itu. Jadi thorium 232 90. Lepas tu buat apa? Sama Arrow. Bukan sama dengan. Arrow. Dia berubah. Kita tak boleh sama dengan. Okey, dia jadi apa? Radium kan? 28. Berapa dia punya nombor nukleon? 228. Bawah ni berapa? 88. Tolak berapa? Atas tolak 4 kan? Bawah tolak 2. Okey, campur apa? Helium. Okey, helium He lah. Atas ni apa? 4. Bawah ni? 2. Okey, ni campur ni mesti dapat ni. Faham? 228 campur 4 mesti dapat 232. Last kali kadang-kadang kita tulis juga campur apa? Tenaga. Tenaga yang berlebihan. Ni dia. Senang je. Dah dapat markah dah. Okey, lengkapkan persamaan reputan berikut. Nampak tak? PO ni. Polonium kot. Apa asal-asal dia? Dia mengalami reputan apa ni? Beta. Dia asal-asal dia apa? Dia po ke? Bukan. Dia po juga. Dah. Dia tak po. Bukan. 85. 85. Salah. 85. Dia tambah 1 Dia kat depan ni mesti dia kurang 1. Aduh. Ni kan? 83. 83. Okey, atas ni berapa? 210. Okey, 83 siapa je? Dia kena tulis ke? Tak tulis pun tak apa je ni kot. Tapi kita carilah siapa 83 dia. Allah. Sat, cikgu tahu tengok kat sini. Macam ingat tapi lupa. Siapa 83? Bismuth ni. Bismuth. Okay. Cikgu suka bismuth ni. Nama dia macam biskut. Biskut. Bismuth. Alright. Mana tadi? Okay, kat sini. Bismuth lah. Okay. Jarang lah dia. Selalunya dia tulis lah macam atas ni. Dia report jadi apa. Dia tak suruh kamu tulis unsur. Faham? Okay. Lengkapkan. Okay, isotop plumbum 210 yang tidak stabil akan melalui siri reputan. Jadi bawah ni siri reputan dia. Nyatakan nombor proton dan nombor nukleon bagi isotop plumbum yang stabil itu. Okey, dia dah report banyak kali ni. Drop. Okey, last kali ni dia tanya kamu berapa nombor proton dengan nombor nukleon. Di sini berapa, sini berapa. Ni nombor proton senang. Berapa nombor proton ni? 82 lah. 82 lah sebab apa? Dia tambah-tambah tu tolak 2. Kan sebab dia plumbum. Kat sini plumbum. Jadi tu tengok. Tak perasan. Okey, jadi plumbum bawah ni kamu tahu. Atas ni jadi nombor berapa? Nampak? Ni reputan beta. Lepas tu dia jadi polonium ni kan. Lepas tu jadi plumbum. Okey, masa dia jadi beta ni jadi berapa? 83. 83. Atas ni jadi apa?
210. 210 juga tak berubah. Okey, jadi polonium merupakan beta juga. Jadi atas ni 210, 0. bawah ni jadi berapa? 84. 84. Alright. Jadi 210 ada putan alfa dan gamma. Gamma ni tak apalah kan, dia tenaga kan. Jadi 210 jadi berapa? 206. 206. 206 tolak 4. Jadi 206 82. Yang ni plumbum. Alright. Betul dah. Saya rasa semua betul dah. Sekejap, cikgu buka jawapan dia. Betul 20682. Okey. Nyatakan dah habis dah. Okey, tiub giga mula. Dia kata dalam rajah 99 jarak X antara sumber radioaktif dan tiub giga mula boleh diubah. Ini maknanya dia nampak tak? Yang ni sumber radioaktif tu, yang ni tingkat nikal kan. Jadi yang ni jarak X ni diubah kepada tiga bacaan ni 3, 15 dengan 200. Jadi dia tanya kamu, kalau kata pada jarak yang dia tulis ni, apa jenis sinaran yang kita boleh kesan? Kalau kata kita boleh ubah-ubah ni tapi kita letak dia pada jarak yang berbeza. Kalau kita letak 3 cm saja, kita boleh kesan sinaran yang mana satu? Alfa. Kalau beta boleh kesan? 3 boleh kan? Betul. 3 boleh. Jadi alfa, beta, gamma. Kenapa 3 boleh? Sebab pada jarak dekat ni, yang paling dekat gerak alfa kan? Ni untuk jarak dekat ni alfa boleh kesan, beta dan gamma confirm boleh kesan. Sebab dia boleh pergi jauh lagi. Faham tak? Faham. Okey, yang ni jarak 15 cm, kita boleh kesan siapa? Beta gamma. Beta gamma, betul. Okey, yang last ni kamu tahu lah. 200 cm. Gamma saja. Jadi yang ni pun cara kita boleh guna giga mula tu lah. Kalau kita ada sumber kita tak tahu, kita boleh ubah jarak dia, kita boleh tengok bacaan dia, nak tengok yang ni mana satu. Alright. Apabila tiada sumber radioaktif dipegang berhampiran dengan tiub giga mula, meter kadar masih mencatatkan suatu bacaan. Terangkan kenapa? Sinar kosmik. Sinar kosmik lagi. Sinar kosmik. Sinar kosmik tu sinar apa? Kamu sebut nama dia. Sinaran. Kerana terdapat apa? Sinar kosmik tu sejenis sinaran apa kita panggil? Tak ada buku pula. Sinar apa yang cikgu panggil tu dulu? Senang je. Sinar apa? Sinar kosmik ni sejenis apa? Sinar apa? Sinar apa? Latar. Kamu kata latar ke tak tahu? Sinaran latar belakang. Betul. Jadi bacaan meter kadar meter tetap mencatatkan bacaan sebab ada sinaran latar belakang. Boleh? Sinaran latar. Background radiation. Boleh? Jadi background radiation tu macam Hakim katalah datang daripada matahari kamu, sinaran kosmik. Tapi ada juga datang daripada bumi pun ada, sinaran latar. Jadi kat sini dia tulis latar belakang, tak tahulah bahasa lama. Betul ya? Latar belakang. Dia bagi kamu latar belakang. Maknanya background lah, background radiation lah, sinar latar belakang. Okey, dah habis dah yang ni. Ada tinggal less than 1 minit, cikgu putuskan kita nak sambung pasal half life ni. Tak lagi kamu masuk balik dah cikgu. Game. Cikgu putuskan. Half life yang game tu tak ada kaitan pun dengan radioaktif kan. And